Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal dalam Fast Channel. So baru-baru ni Xiaomi telah pun melancarkan flagship premium terbaru diorang, iaitu Xiaomi 13 series dengan dua pilihan model, ada Xiaomi 13 dan juga Xiaomi 13 Pro. Dan seperti yang kita jangka bahawa series kali ini memang menggunakan chip terbaru dari Qualcomm, iaitu Snapdragon Gen 2, dan ini adalah antara phone terawal yang menggunakan chip powerful selepas iQOO 11 yang menggunakan chip yang sama juga. Dan aku nak ceritakan sedikit sebanyak info yang korang semua perlu tahu mengenai Xiaomi 13 series dan pendapat aku secara ringkas tentang pembaharuan yang Xiaomi lakukan pada series kali ini memang nampak nyata berbeza. Lagi-lagi untuk rekaan yang Xiaomi letakkan pada Xiaomi 13 yang biasa tu, memang jauh gila bezakan daripada Xiaomi 12 yang menggunakan curve V-shape. Tapi kali ni Xiaomi membawakan satu rekaan yang memang aku rasa ramai gila akan suka, iaitu rekaan yang jenis berkotak adalah macam iPhone 14. So dia punya looks tu memang nampak very simple, minimalis dan juga solid gila. Kalau korang semua perasan, rekaan kamera untuk Xiaomi 13 series ni dia memang sangat berbeza lah daripada Xiaomi 11 ataupun Xiaomi 12, sebab rekaan kamera dia nampak lebih simple dan ala-ala macam Redmi Note 11 series pun ada tahu sebenarnya. Cuma saiz dia lebih besar dan lens kamera dia pun lebih besar daripada mid-range diorang. So itu je benda yang aku nampak lah secara jelas. Tapi aku suka dengan dia punya looks baru untuk Xiaomi 13 tu, dan juga ada pilihan warna yang banyak dan material yang pelbagai. Ada yang glossy, ada juga yang jenis leather. So aku difahamkan juga yang Xiaomi ada perkenalkan color yang sangat-sangat unik yang menampakkan smartphone tu very bold dan berbeza daripada warna yang biasa kita nampak pada smartphone. So ada warna merah lah, ada warna hijau. Manakala untuk Xiaomi 13 Pro masih mengekalkan konsep rekaan curve yang sama macam Xiaomi 12 Pro, cuma pilihan warna baru, ada material leather ataupun glass, dan juga rekaan kamera yang sama macam Xiaomi 13. Basically kedua-dua smartphone ni memang menyokong IP68 water and dust resistant, dan antara kedua model ni mana satu yang korang paling minat sekali rekaan dia? Untuk aku personally of course lah kan, Xiaomi 13 yang lebih sedap pegang dan flat screen. Tapi untuk curve display basically dia lebih nampak premium dan mungkin dia adalah salah satu pilihan untuk saiz yang lebih besar. Bercakap tentang flat screen dan juga curve screen, kalau kita flashback balik phone Xiaomi flagship dulu, aku rasa last Xiaomi perkenalkan flat screen flagship diorang adalah pada Xiaomi 9 saja. So sejak Xiaomi 10, Mi 11 dan juga Xiaomi 12 menggunakan curve screen untuk basic model ataupun untuk pro model diorang. So akhirnya setelah 3 tahun Xiaomi perkenalkan balik flat screen pada Xiaomi 13, tapi untuk 13 Pro masih dengan curve display lah. So kat sini kita ada pilihan sama ada korang lebih suka flat ataupun korang lebih suka curve display. At first masa aku tengok rekaan screen yang leaks dekat website, macam betul ke rekaan untuk screen Xiaomi 13 macam ni? Tapi bila dah launch, yes, memang rekaan screen untuk Xiaomi 13 adalah jenis flat dan juga specs dia bukannya biasa-biasa. Xiaomi aku nampak memang always bagi the best untuk display screen pada flagship premium diorang ni. Kalau korang semua perasan, rekaan untuk bingkai dia memang nampak balance dekat semua bahagian, atas, bawah, kiri, kanan. Tak ada tebal bawah, tak ada tebal atas, semua nampak nice je terletak dekat situ, ala-ala macam iPhone 14 punya bezel, tapi nampak lebih kemas dengan punch hole display yang tak oversize dan juga menggunakan panel screen yang high end, sebab Xiaomi 13 menggunakan A6 AMOLED LTPO yang bersaiz 6.36 inci dengan 2K resolution, refresh rate under 20Hz, support Dolby Vision, HDR10+, dan juga 1900 nits of brightness. Untuk dia punya numbers dan juga specs tu nampak sangat meyakinkan bagi aku, bagi sebuah phone flagship pada Xiaomi dengan harga yang tidak overpriced sangat. So untuk harga dia aku akan cerita nanti berapakah harga yang dijual di China dan juga berapakah harga jangkaan di Malaysia nanti. Cumanya untuk size screen dia hanyalah 6.36 inci saja, yang bagi aku tak besar sangat dan juga tak kecil sangat. Dia duduk dekat tengah-tengah dan at least ada juga upgrade berbanding dengan Xiaomi 12 yang just gunakan 6.28 inci saja. So size 6.36 inci tu bagi aku tak ada masalah pun, sebab dia punya screen memang jenis flat, bezel yang nampak nipis dan juga sekata dekat semua bahagian, and menggunakan refresh rate yang jenis variable. So ini adalah antara upgrade yang Xiaomi letakkan pada Xiaomi 13 yang bagi aku banyak jugalah perubahan daripada Xiaomi 12 yang sebelum ni. Manakala untuk Xiaomi 13 Pro menggunakan konsep curve display lebih kurang sama je macam Xiaomi 12 Pro, cuma specs dia ada upgrade lebih kurang je macam Xiaomi 13 punya display, iaitu A6 AMOLED yang bersaiz 6.73 inci. Yes, memang lebih besar saiz dia berbanding dengan Xiaomi 13. Ada 2K resolution, 120Hz, 1900 nits of brightness, dan banyak lagi specs yang memang cukup premium untuk korang nak gunakan Xiaomi 13 Pro ni sebenarnya. Perkara yang aku boleh puji dengan Xiaomi 13 series ni adalah diorang tak ada letakkan perbezaan ketara sangat in terms of specs on paper tu sendiri, cuma looks dan juga size saja yang berbeza. So dia punya panel sama, refresh rate yang sama, brightness yang sama, tak ada perbezaan yang ketara sangat. So kat sini ada pilihan sama ada korang nakkan yang flat display, size lebih kecil sikit, ataupun korang nak curve display, size yang lebih besar dan juga lebih puas, nampak pun lebih premium berbanding dengan Xiaomi 13 yang biasa tu. Seterusnya untuk prestasi, Xiaomi 13 dan juga 13 Pro menggunakan chip yang sama,
iaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang cukup berkuasa. Dan mungkin korang tertanya, apakah beza antara 8 Gen 2 dan juga 8 Plus Gen 1 ataupun 8 Gen 1? Sebenarnya banyak juga beza dia membuatkan dia punya performance tu lebih untuk 8 Gen 2 yang terbaru ni. Basically, chip yang terbaru ni menggunakan trust 4nm yang sama, cuma architecture susunan yang sedikit berbeza. Kalau nak bandingkan dengan 8 Plus Gen 1 menggunakan susunan CPU Core 134, tapi untuk Snapdragon 8 Gen 2 menggunakan susunan Core 143. So nombor yang tengah tu adalah 4 kali core 2.8 GHz yang memfokuskan lebih kepada performance. So 35% lebih pantas dan juga 40% lebih power efficient. Manakala untuk GPU pun ada upgrade dengan Adreno 740 yang dapat capai 25% graphic performance dan juga improve 45% power efficient berbanding dengan chip sebelumnya. Untuk tambah speed lagi, ada juga upgrade pada chip terbaru ni iaitu menyokong RAM jenis LPDDR5X dengan frekuensi 4200 MHz per second. Untuk bahagian storage, biasanya kita dengar 31, 3.0 kan, tapi kali ini dengan Snapdragon 8 Gen 2 menggunakan UFS 4.0 dengan kelajuan bacaan sehingga 4200 megabit per second. Semua upgrade ni memang dah sedia ada pada Xiaomi 13 dan juga 13 Pro dengan pilihan RAM sehingga 12GB dan juga storage 512GB, dan kita boleh expect a better performance dan juga a better power efficient. Cuma aku harapkan tak ada lagi isu overheat macam yang berlaku pada Xiaomi 12 dulu dengan chip Snapdragon 8 Gen 1, dan sekarang ni pun aku difahamkan yang pihak Xiaomi memang dah fully test untuk chip terbaru pada Xiaomi 13 series dengan Genshin Impact, high graphic apa semua, tak ada isu kepanasan yang melampau sangat, dan Xiaomi pun meletakkan vapor chamber liquid cooling system pada kedua model ni untuk mengurangkan kepanasan, dan juga aku harap tak ada efek dekat performance masa kita main game lagi untuk penggunaan yang lebih lama. Untuk bahagian bateri bagi aku tak besar sangat dan juga tak kecil sangat lah. Just nice lah bagi sebuah phone flagship premium iaitu 4500 untuk yang 13. Manakala untuk yang 13 Pro adalah 4825 mAh. Dan fast charging pun memang beza antara kedua model ni iaitu 13 menggunakan 67W, 13 Pro menggunakan 120W. Manakala untuk wireless charging menggunakan 50W yang sama dan juga ada reverse wireless charging 10W. So kat sini korang akan dapat better charging pada versi Pro dan juga saiz kapasiti bateri yang lebih besar untuk versi Pro. Tapi aku rasa 4500 pun dah cukup bagus lah sebenarnya untuk phone yang bersaiz 6.36 inci tu. Seterusnya yang paling menarik sekali adalah tentang kamera, dan ini adalah kolaborasi yang kedua selepas Xiaomi 12S Ultra, dan masa tu aku rasa dia adalah kolaborasi yang berjaya lah antara software dan juga hardware. Bukan hanya letakkan chop Leica kamera terus padu, tidak. Untuk kerjasama yang kedua antara Leica dan juga Xiaomi ni, aku pun tak pasti macam mana hasil gambar ataupun software optimization yang Xiaomi akan perkenalkan, memandangkan Xiaomi 30 series akan hadir dengan MIUI 14 nanti. Cuma kalau kita tengok berdasarkan spesifikasi yang ditawarkan, memang boleh jangka yang Xiaomi memang bagi the best pada versi Pro, iaitu menggunakan triple kamera 50MP yang guna sensor bersaiz 1 inci daripada Sony IMX989. Ada juga Hyper OIS dan rakaman video 8K 24fps. Manakala untuk Xiaomi 13 berbeza sikit sebab guna triple camera 50MP Sony IMX800, 12MP ultrawide dan juga 10MP telefoto yang ada OIS dan rakaman video sampai 8K 24fps juga. Hopefully dengan kerjasama antara Leica dan Xiaomi, penggunaan sensor yang lebih besar untuk versi Pro, MIUI 14 dan juga chip Snapdragon 8 Gen 2 akan memberikan satu kelebihan untuk kualiti gambar pada Xiaomi 13 series ni. Dan aku rasa expectation aku tidak terlalu tinggi sangat, mungkin di paras bawah tinggi, memandangkan aku sendiri tak cuba macam mana hasil gambar dia, so aku tak nak cakap apa lagi. Mungkin kalau aku dah test sendiri macam mana dia punya hasil gambar and quality dia, baru aku boleh ulas dan juga kongsikan dekat korang semua sama ada bagus ataupun sebaliknya. Dan setakat ni Xiaomi memang ada kongsikan jugalah hasil gambar yang diambil daripada Xiaomi 13 Pro. Cuma aku rasa dia mungkin dia ambil menggunakan Pro Mode dan juga seorang yang profesional in terms of fotografi lah, sebab hasil gambar memang cukup padu gila babe. Kontras color, skin tone, white balance, dia punya detail, sharpness semua dah cukup bagus bagi sebuah phone flagship, dan ala-ala macam dia ambil menggunakan kamera mirrorless dah aku rasa. Tapi itulah, kita just tunggu dah lihat dan macam mana hasil dia. Korang tunggu Xiaomi 13 series sampai Malaysia nanti. Aku jangka mungkin sekitar bulan Februari ataupun bulan Mac tahun depan. Disebalik oleh smartphone baru, Xiaomi turut perkenalkan software baru dorang iaitu MIUI 14 berdasarkan Android 13. So apakah yang baru dengan MIUI 14 ni? Yang pertama aku nampak Xiaomi kurangkan saiz firmware berbanding dengan MIUI 13. User interface dan visual baru yang nampak lebih fresh. Pelbagai pilihan widgets baru yang lebih atraktif. Boleh letak pad dekat home screen tau dan interact dengan pad tu. Improve cross device collaboration dengan MIUI interconnection. Improve connectivity lebih seamlessly dan ada Magic Center sendiri untuk manage Xiaomi ecosystem. Better performance dan juga better efficiency. Aku rasa ini adalah antara upgrade terbesar jugalah untuk MIUI dari segi looks dan juga dia punya performance wise tu sendiri. Tapi apapun, kita just tunggu dah lihat, cuba sendiri macam mana, ada bugs ke,
ada lagi banyak iklan ke. So benda tu semua berdasarkan user experience sendiri. Kalau berdasarkan apa yang Xiaomi paparkan, memang banyak jugalah benda yang agak meyakinkan bagi aku in terms of user interface yang baru tu memang very attractive lah bagi aku. Untuk first batch ni hanya model yang terpilih saja antara Xiaomi dan juga Redmi. So tak semua model yang support lah buat masa sekarang ni. Mesti korang semua nak tahu kan berapakah harga jualan untuk Xiaomi 13 series. Buat masa ni tak official masuk Malaysia lagi dan aku jangkakan mungkin sekitar bulan Februari ataupun bulan Mac tahun depan baru official masuk Malaysia. So by this time memang kat China sajalah. So aku rasa by next week mungkin dah ramai pengguna di China menggunakan Xiaomi 13 lah. Dan kalau korang nak beli, mungkin beli secara import saja dalam masa sebulan ke 2 bulan ni. Kalau bandingkan harga jualan di China untuk Xiaomi 12 dan juga Xiaomi 13 memang ada sedikit kenaikan pada Xiaomi 13 tapi tak banyak, sikit je. Ikut harga convert China ke Malaysia, Xiaomi 13 bermula dengan 2,500 untuk varian paling rendah sekali iaitu 8GB 128, mencecah 3,100 untuk varian paling tinggi sekali iaitu 12GB RAM, 512GB storage. Manakala untuk yang versi Pro, bermula 3,100 untuk varian paling rendah sekali 8GB 128 dan mencecah RM4,000 untuk varian paling tinggi sekali 12GB RAM dan juga 512GB storage. Kalau masuk pasaran Malaysia, aku jangkakan mungkin akan ada sedikit kenaikan dalam 100 ke 300 ringgit lah daripada harga official untuk Xiaomi 12 bermula 2,900 kan. So aku rasa untuk Xiaomi 13 boleh jadi bermula dengan harga RM3,000. So apa pun kita just tunggu dan lihat saja. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak aku punya perkongsian tentang Xiaomi 13 series yang korang semua perlu tahu dan juga sedikit pandangan aku secara ringkas tentang pembaharuan yang Xiaomi lakukan pada model yang terbaru ni. Okay? Terima kasih kerana menonton dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.